16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lam bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Maksudnya, maka aku bersumpah demi mega, ialah waktu jatuh matahari cahayanya merah, dan malam serta segala yang dihimpunkannya, dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Maka apakah alasan bagi mereka berkeadaan tidak mahu beriman? Dan apa pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud? Tidak ada satu alasan pun, bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya. Sedang Allah mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Maka gembirakanlah mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Allah Ta'ala menyatakan perkara yang sangat penting untuk menjadi pengajaran kepada kita. Memulakan dengan sumpah. Sumpah dengan makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, jadi syirik. Mesti bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demi Allah. Makna dia demi Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sumpah dengan yang lain dengan nama Allah Ta'ala tidak sah sumpahnya. Bahkan termasuk dalam syirik, menjadi dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kena bertaubat. Dalam mahkamah, dalam apa saja, mengikut syariat Islam, sumpah yang tak sebut nama Allah tidak sah. Tapi Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya. Di sini Allah Ta'ala bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Maka demi sesungguhnya aku bersumpah dengan asyafaq, dengan mega, dengan cahaya merah ketika jatuhnya matahari. Jatuhnya matahari, kelihatan cahaya merah di ufuk barat. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh buat. Dalil bagi kebesaran Allah. Jangan sembah matahari. Sembah matahari jadi kafir. Tak boleh. Tak boleh. Matahari makhluk Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Matahari adalah hamba Allah, termasuk kalangan hamba-hamba Allah. Bila berlaku kiamat, padam cahayanya, tak ada, hancur lebuh habis. Menunjukkan tunduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan warna yang merah bercahaya.
menjadi tanda kebesaran Allah. Matahari tidak ada kuasa cahaya selama-lamanya, kemudian hilang. Wal laili wa ma wasaq, dan demi waktu malam dan apa yang dihimpunkan oleh malam. Pada masuk waktu malam, manusia balik ke rumah, berhimpun di rumah. Burung-burung berhimpun di sarang masing-masing. Binatang-binatang yang besar, yang kecil berhimpun di tempat masing-masing. Termasuk binatang-binatang yang liar, termasuk binatang air, binatang darat. Semuanya bila gelap malam berhimpun, binatang-binatang ini berhimpun. Termasuklah binatang yang bergerak di waktu malam pun, dia berhimpun di tempat dia juga untuk cari makan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Menghimpunkan, kerana binatang malam pun dia cari makanan-makanan daripada binatang kecil yang berhimpun di tempat itu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala, di mana malam dan apa yang dihimpunkan. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama, setelah bulan sabit menjadi bulan purnama. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya sehingga menjadi bulan sabit, laksana seludang lama yang melengkung. Kemudian menjadi bulan purnama yang penuh cahayanya. Bukan saja cahayanya, Tuhan jadikan bulan purnama mempengaruhi arus di laut, pasang surut. Masa bulan besar, pasang besar laut. Bila bulan separuh, jadi pasang dua laut, pasang dua kali. Orang duduk di laut tahulah. Bila bulan kecil, pasang besar pula, lepas tu pasang dua kali pula. Ini berkaitan peredaran, pembiakan ikan dan laluan-laluannya. Termasuklah juga putih, berbunga putih dan masuknya buah-buahan, berkait dengan peredaran bulan matahari yang ditetapkan oleh Allah SWT. Latarkabunna tabaqan an tabaq, di mana manusia akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang berlapis pada hari kiamat. Perkara-perkara yang baik dia buat berlapis-lapis, berganda. Perkara yang jahat, yang buruk yang dia buat berlapis-lapis juga. Bahkan di atas dunia pun berlapis. Bahkan bila berlapis atas dunia, lupa pada Allah Ta'ala. Sepatutnya kesusahan-kesusahan yang berlapis-lapis yang kita hadapi di dunia dalam perjalanan hidup menjadikan kita sabar. Sepatutnya kesenangan-kesenangan yang datang bertalu-talu di atas dunia menjadikan kita syukur, supaya kita mendapat keampunan di atas dosa yang berlapis-lapis itu pada hari kiamat kelak. Mendapat pahala dan rahmat kurnia Allah daripada kebajikan yang berlapis-lapis itu pada hari kiamat kelak. Sepatutnya begitulah. Fama lahum la yu'minun, apakah mereka ini menyebabkan mereka tidak beriman? Apa jenis ni? Apa jenis ni mereka ni, wahai manusia? Kamu tidak beriman, kamu tidak percaya. Ditujukan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan adanya hidup selepas mati, tak percaya adanya hidup selepas mati. Duduk ingat hidup atas dunia ni habis, bila mati habis cerita. Bila hero kena tembok, habis cerita. Ingat begitu je. Rupanya lepas kena tembok, dalam kubur ada lagi. Ada lagi ceritanya. Ini bukan filem. Ada lagi kisahnya. Dalam kubur ada soal kubur dan dibangkitkan semula selepas daripada manusia menghadapi hari kiamat. Ditunjukkan dalil-dalil yang terang kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh buat begitu.
Bagaimana binatang-binatang yang reput mati keluar daripadanya berjuta-juta ulat yang hidup. Keluar dari binatang yang mati. Berjuta ulat yang hidup. Mai di mana? Telur tu telur ni macam-macam lah. Bagaimana kemarau yang panjang, mari api yang membakar, menyebabkan pohon-pohon dan rumput-rumput jadi abu. Turun hujan, tumbuh semula. Tumbuh semula. Bagaimana buah-buah yang kering, dia belah bijinya. Kalau butir deriang, lepas kering belah tengok putih dalam, macam gandum dia. Tak ada apa-apa. Bila tanam tumbuh. Tumbuh pohon deriang semeluk jadi besar. Macam mana ni? Macam mana? Setengah pohon tu buah dia halus sangat je. Tumbuh sampai meluk batang. Ini kekuasaan Allah. Dalil. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menghidupkan manusia selepas mati. Ini dalil-dalil. Fama lahum la yu'minun. Apalah mereka ni menyebabkan mereka tidak beriman? Tuhan tanya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Quran adalah kata-kata Allah. Firman Allah. Ucapan Allah. Arahan daripada Allah SWT. Quran. Sama ada ayat-ayat yang berkait dengan cerita. Ayat cerita dalam Quran. Bukan sekadar sedap dengar. Cerita dalam Quran ni cerita untuk menjadi pengajaran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala mesti jadikan Quran petunjuk. Cerita dalam Quran. Cerita umat-umat zaman dulu yang dibinasakan oleh Allah. Umat-umat yang taat mendapat rahmat Allah Ta'ala dan kelebihan. Kita kena percaya, ambil petunjuk. Jangan durhaka, jangan lawan. Taat pada Allah Ta'ala. Termasuklah ayat-ayat yang menceritakan tentang peredaran bintang-bintang di langit. Peredaran awan di udara. Dia buat kajian. Betul macam Quran beritahu. Nabi Muhammad belajar sains di mana? Menandakan Quran adalah petunjuk daripada Allah. Maka apa yang dihalal dan diharamkan kita kena ikut. Yang halal mesti baik, yang haram mesti mendatangkan mudarat. Kita kena terima. Tuhan kata daging babi haram. Arak haram, zina haram, riba haram. Mesti mendatangkan mudarat. Kita kena percaya. Jangan pula kata daging babi ni sedap, pasal apa pula diharamkan? Pasal apa diharamkan? Riba ni untung cepat, pasal apa diharamkan? Di sana ada penyakit. Zina serupa dengan nikah je, apa bezanya? Tidak ada bezanya. Yang ini mendatangkan penyakit, merosakkan hubungan keluarga. Yang ini menjadi kesihatan, membaikkan hubungan keluarga. Ini hukum Allah Ta'ala. Tuhan kata, hukum hudud, pencuri dikerak tangan. Orang curi kena kerak tangan. Nabi ajar bagaimana nisab, bagaimana harga barang. Keadaan pencuri itu bagaimana dengan syarat-syaratnya, peraturan yang ketat. Undang-undang yang menggerunkan, bila dilaksanakan payah nak cari orang curi sebab takut. Bila buat undang-undang penjara macam-macam undang-undang, orang curi jadi ramai juga, tak boleh atasi. Undang-undang merampok hirabah disebut dalam Quran. Undang-undang melakukan fasad, kerosakan di atas muka bumi ada dalam Quran. Ada pula orang kata tak boleh undang-undang cegah orang langgar kebebasan manusia, dia kata. Langgar kebebasan manusia. Apa makna kebebasan? Kebebasan kita boleh buat apa sahaja yang menyelamatkan kita. Kalau boleh buat apa yang merosakkan kita, orang tak panggil bebas, orang babah. Babah bawa kereta. Suka ikut suka aku nak terjun parit pun. Orang tak kata kereta driver ni bebas, dok driver ni babah.
3 hari. Ini dia, kita kena faham perbezaannya. Ini peraturan Allah. Tuhan kata hukum qisas dalam perkara jenayah sama ada membunuh atau merosakkan. Membunuh dengan sengaja, membunuh tak sengaja, mati dengan sebab kemalangan, cedera dengan sengaja bergaduh, cedera dengan sebab kemalangan. Ada hukum dalam Quran. Hukum dalam Quran ada. Tapi la yasjudun, mereka tidak sujud. Bukan saja sujud ni letak daya atas tanah bila baca ayat. Termasuklah tunduk kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran itu. Baca Quran sedap dah. Sedap baca Quran ni macam-macam qiraat. Tulis ayat lawa letak dinding. Tetapi tidak tunduk kepada ayat-ayat Quran, arahan daripada Allah Ta'ala. Balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu membohonginya pula. Orang-orang yang kafir ini membohongi Al-Quran pula. Kata Quran ni tak betul. Kalau ikut Quran susahlah kita. Kalau ikut Quran ni tak kena dengan keadaan yang ada pada hari ini. Tak sesuai dengan dunia yang ada pada hari ini. Tak sesuai dengan perkembangan semasa. Zaman yang berubah. Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh alam. Yang mengetahui segala yang besar dan kecil. Yang zahir dan batin. Yang mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, apa yang cerdik, apa yang bodoh. Yang adil dan zalim. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Nak tunjuk pandai pada Allah Ta'ala? Nak tunjuk bijak pada Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka sikapkan ataupun tunjukkan sikap mereka dalam hati mereka. Bermusuh dengan Nabi SAW dan bermusuh dengan orang-orang yang beriman. Dan mereka simpan dalam hati mereka perasaan tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada arahan Allah Ta'ala. Bila dengar perintah Quran ni, dia duk berasa, tak tahu mana. Duk berasa dia lebih bijak lagi, pandai lagi. Allah Ta'ala tahu apa yang tersimpan dalam hati mereka, dalam fikiran mereka terhadap Al-Quranul Karim. Babashirhum bi'adzabin alim. Maka berikan berita gembira mereka dengan azab neraka yang sangat pedih. Tuhan kata, beritahu berita yang mengembirakan mereka. Mereka suka sangat berita yang menyukakan mereka, iaitulah dibakar dalam azab api neraka yang sangat pedih pada hari kiamat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Malaikat orang-orang yang beriman, yakni yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghimpunkan iman dengan amal-amal yang soleh, menunjukkan percaya sungguh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala di hari akhirat yang tidak kurang dan tidak putus, dengan nikmat syurga yang berpanjangan selama-lamanya. Ini menjadi kebiasaan. Setelah Allah Ta'ala memberi amaran neraka kepada orang kafir, Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wallahu a'lam.